Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar tahun 3 dari Fakulti Kejuruteraan Pembuatan. Di sini kami telah sediakan sedikit draft mengenai idea plan perniagaan kami. Syarikat kami mempunyai 3 orang atasan selaku saya sebagai CEO dan Encik Farhana sebagai pengarah Jabatan Kewangan dan Audit serta Encik Nabil sebagai pengarah bahagian pemasaran dan kualiti. Seterusnya, dipersilakan Encik Nabil untuk memberi penerangan tentang kos pelaburan perniagaan syarikat kami. Dipersilakan. Baik, terima kasih Encik Syazah. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang kos pelaburan perniagaan. Untuk bagi kategori A iaitu kos tidak berulang. Kos tidak berulang ada 4 iaitu pertama kos untuk menubuhkan syarikat. Untuk menubuhkan syarikat, pendaftaran syarikat dekat SSM adalah percuma bagi pelajar IPT. Manakala latihan dan seminar untuk memantapkan kreativiti kita untuk buat gift box akan memakan sebanyak RM500. Jadi jumlah untuk pertama ini adalah RM500. Yang kedua adalah perbelanjaan premis lokasi atau lokasi perniagaan. Seperti yang kita ketahui adalah gift box perniagaan ini adalah home base, iaitu kita akan buat di store dan bangsal. Jadi kita tidak memerlukan sewaan. Untuk deposit utility elektrik kita perlu membayar kerana kita akan melakukan sambungan elektrik untuk di store atau bangsal sebelah rumah kita. Jadi ia memakan sebanyak RM170 iaitu bersamaan dengan kos yang dikenakan oleh TNB untuk memasang di rumah. Okey, seterusnya adalah deposit telefon dan internet iaitu sebanyak RM500. Kita memerlukan deposit ini adalah termasuk sekali dengan perjanjian iaitu perjanjian kontrak sebanyak selama 2 tahun. So sekiranya kita melanggar kontrak tersebut, kita mempunyai deposit ini untuk cover balik perjanjian tersebut. Seterusnya adalah lesen pihak berkuasa iaitu lesen ini kita nilai daripada Manda Perbandaran Kajang, iaitu kita kena bayar sebanyak RM300 setiap tahun. Seterusnya adalah kos aset tetap dan peralatan perniagaan. Kita memerlukan komputer riba atau komputer biasa iaitu PC sebanyak RM2,000. Kita memerlukan RM2,000 untuk membeli sebanyak 3 komputer ataupun 2 komputer. Dan selain itu kita perlukan mesin, iaitu mesin yang penting adalah hot glue gun, mesin percetakan. Dan mesin hot glue gun dan percetakan ini masing-masing adalah RM100 dan RM350. Peralatan untuk rak dan barangan craft iaitu sebanyak RM300. Perabot iaitu sebanyak untuk kursi iaitu RM300, untuk meja iaitu sebanyak RM500. Kipas yang pendingin hawa pula kita akan belanjakan untuk RM500. Kerana bagi kita memerlukan satu saja kipas dan pendingin hawa, masing-masing satu dan satu. Pengubah suaian seperti cat bangsa kita lebih lawan dan tentang dan kita. Dia adalah putih filler ataupun kita panggil penampal dinding. Jadi kita belanjakan RM100 untuk kita tampal dinding mana-mana yang dinding yang bocor. Seterusnya adalah kos pemasaran dan promosi. Kita menggunakan platform Lazada, Shopee dan Mudah.my dan semua ini adalah percuma. Dan promosi kita memberikan sampel percuma untuk pelanggan, di mana pelanggan boleh merasa seperti cookies yang kita buat atau gula-gula ataupun hadiah yang kita buatlah. So kita belanjakan untuk RM100 kos ini. Mungkin ada pelanggan yang tidak mahu sampel, mereka mahu terus beli pun, jadi kita hanya menetapkan RM100.
Seterusnya untuk kategori B iaitu operasi dan model kerja. Kita memperuntukkan gaji sebanyak RM2,670 tidak termasuk KWSP dan peso. Dan jika termasuk KWSP dan peso, dia adalah RM1,000 seorang. Dan KWSP dan peso ini adalah 11%, iaitu RM110 daripada RM1,000. Bil elektrik pula kita perlu bayar dalam RM100. Dan kita memerlukan kerja yang agak lama di dalam tempat tersebut. Bil elektrik dan telefon ni, telefon dan internet kita memerlukan RM300 kerana satu telefon lebih kurang kita janjikan RM100. Untuk pencetakan alat tulis, untuk kita beli ink printer, kita beli pen, kita beli gunting, kali dan sebagainya, kita peruntukkan RM150. Pengangkutan pula untuk kita menghantar barang-barang tersebut, kita akan menggunakan RM100. Dan petrol, tol dan parkir semua adalah RM100 juga. Kita menetapkan untuk menghasilkan dua-dua ini kerana kita khawatir jika tempat tersebut adalah jauh, jadi kita masih boleh cover lagi. Untuk perbaikan dan penyelenggaraan alatan, kita belanjakan RM200. Jadi untuk mungkin mesin call blueprint kita kena beli baru sekiranya rosak, atau mungkin kita kena baiki kipas dan aircon. Alatan dan terusnya adalah alatan dan barangan menghias, seperti tali kita akan memperuntukkan RM50 sebulan. Cenderamata dalam hadiah, kita cenderamata yang kita akan gunakan untuk gift box tersebut, kita peruntukkan sebanyak RM150 sebulan. Dan ianya bergantung pada berapa permintaan pelanggan. So RM150 ini adalah untuk dalam 5 orang pelanggan. Sekiranya lebih, kita akan peruntukkan lebih. So makanan seperti coklat dan gula-gula kita akan peruntukkan banyak RM200. Dan jenis sesuai untuk 5 hingga 10 orang pelanggan. Dan lain-lain adalah untuk alatan yang sekiranya memerlukan, kita akan belanjakan untuk RM100. Untuk kategori C atau stok awal, iaitu stok mungkin customer atau pelanggan dia tak nak dia reject produk tu, jadi tapi produk itu masih dalam kualitinya, jadi kita memperuntukkan RM300, iaitu RM1,800 untuk 6 bulan. Dan akhir sekali adalah kos keseluruhan untuk pelaburan perniagaan kita adalah sebanyak RM10,570 untuk sebulan dan RM28,500 untuk 6 bulan. Jadi saya akan serahkan pada kawan saya Nani untuk explain yang seterusnya. Terima kasih kepada saudara Nabil di atas penjelasan sebentar tadi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan strategi kami, iaitu bagaimana untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangkan kos bulanan. Okey, strategi pertama yang kami fikirkan adalah dengan memohon peruntukan kerajaan bagi membantu kami sebagai peniaga kecil yang baru berkecimpung dalam bidang perniagaan. Seterusnya, penggunaan alat tenaga solar seperti panel PV adalah bagus bagi menjimatkan elektrik. Yang ketiga yang dapat kami fikirkan adalah dengan menggunakan data internet yang lebih mesra. Bisnes seperti Unify Biz lebih menjimatkan pengeluaran kos bagi syarikat kami. Okey, seterusnya kami juga menggunakan khidmat penghantar seperti JNT dan pos laju agar barang yang dihantar lebih cepat dan selamat. Selain itu, perkhidmatan tersebut lebih mudah dan mesra pengguna.
Okay, seterusnya saya juga akan menerangkan mengenai KPI jualan syarikat kami. Okay, slide seterusnya. Okay, seperti yang anda lihat KPI jualan syarikat kami menjual produk jualan kami dengan harga kemungkinan sekitar 40 hingga RM50 bergantung kepada cita rasa pelanggan, kerana ada kalanya pelanggan ingin penambahan sesuatu barang, jadi harga jualan turut bertambah. Okey, seterusnya untung kasa yang kami perolehi sebanyak RM20. Seterusnya kos operasi sebulan bagi syarikat kami ialah RM10,570. Jadi apabila telah dikira semula, KPI jualan yang kami peroleh dalam sekitar RM52,850. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Cik Nur Syazah Ayuni bagi penjelasan mengenai strategi kami untuk mencapai KPI jualan. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Farhana. Di sini kami paparkan strategi kami dalam mencapai KPI jualan. Yang pertama adalah dengan mengembangkan promosi melalui platform lain seperti Facebook, Marketplace, Carousel, Mudah.my dan Instagram Shop. Hal ini kerana ramai yang bermain sosial media sekarang ini. Jadi pada pendapat kami, platform ini mudah untuk sampai ke pengetahuan para pelanggan kami. Selain itu, mengumpulkan review dan maklum balas kepuasan pelanggan terhadap produk agar dapat menarik lebih ramai lagi pelanggan. Selain daripada itu juga, kami juga dapat menambahbaikkan produk-produk kami sendiri. Seterusnya, memberi pelanggan pilihan yang luas dalam memilih kandungan gift box tersebut agar sesuai untuk majlis keramaian dan resepsi yang pelanggan kami hadiri. Dan seterusnya, menyediakan produk gift box mega yang harganya berpatutan dan sesuai untuk majlis besar-besaran, dan yang terakhir sekali, membuat rundingan harga yang lebih baik dan rendah dengan pengeluar barangan untuk hasilkan gift box agar keuntungan lebih tinggi dapat dijanam. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.